kekal bersama kami di Big Live. Okay, nampaknya kita sudah pun ke penghujung dengan apa yang berlaku di Sabah pada ketika ini, di mana pada ketika ini apa yang difahamkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Dato' Abdul Ghani Saleh ketika ini dalam sidang media pada ketika ini, di mana saya ingin terus serahkan kepada Fiz, di mana saya percaya bahawa apa yang Fiz ingin sampaikan adalah berkait dengan sidang media oleh Dato' Abdul Ghani. Silakan Fiz. Baiklah, terima kasih Fitri sebentar tadi untuk kita mengkaji, kita melihat keputusan terkini yang disuarakan oleh Pengerusi SPR sebentar tadi dalam sidang medianya sebentar tadi, di mana GRS membentuk Kerajaan Negeri Sabah pada waktu ini, dan saya perincikan kemenangan kerusi yang telah mereka menangi pada waktu ini. Sebanyak 38 kerusi yang dimenangi oleh mereka, iaitu 14 kerusi daripada UMNO, 11 daripada Bersatu, 6 daripada STAR, 7 daripada PBS, menjadikan kesemuanya 38 kerusi yang menjadikan mereka untuk membentuk kerajaan pada waktu ini. Baiklah, saya beralih ke Warisan Plus. 32 kerusi yang mereka menangi pada waktu ini, iaitu 23 kerusi daripada Warisan, 1 UPKO, 2 PKR dan juga 6 daripada DAP, dan juga 3 lagi kerusi daripada yang lain. Dan daripada apa yang dinyatakan oleh Pengerusi SPR sebentar tadi, bahawa GRS telah membentuk Kerajaan Negeri Sabah. Itu yang dapat saya kongsikan kepada anda pada waktu ini. Untuk perincian segala parti-parti, anda boleh terus layari laman web kami www.biblotv.my. Kita kembali bersama dengan Fitri. Silakan Fit. Baik, Fiz Aziz, saya kira itu rangkuman terakhir, rangkuman secara rasmi dan juga sahnya yang akan dibawa, yang telah dibawa oleh Fiz. Terima kasih Fiz atas segala perkongsian dan juga laporan dan juga perkembangan yang anda bawakan kepada penonton-penonton kita pada malam ini, di mana sah secara rasminya kerajaan yang akan menakluk Sabah untuk 5 tahun akan datang adalah terdiri daripada gabungan rakyat Sabah itu sendiri yang merangkumi Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional itu sendiri. Dan sebelum kita mengakhiri analisa kita pada malam ini sempena dengan Pilihan Negeri Sabah ini, kita ingin bersama dengan Dato' Samsu. Dato' Samsu sudah berada di talian, Dato'? Itu dia. Sebab Dato' Samsu dilihat dah letih dah nak menunggu, Dato'. Okey, baik Dato'. Seperti apa letih yang... nak berbual dengan Datuk Zarin dengan Tuan Anwar. Okey, Tuan Amir, Dato'. Tuan Amir. Okey, baik Dato'. Seperti apa yang telah dibawa oleh Fiz pada tadi, bahawa sah GRS membentuk kerajaan negeri pada hari ini. Jadi, apa yang Dato' boleh rangkumkan secara ringkas, Dato'? Silakan, Dato'. Saya tertarik dengan satu rungkaian statement yang dibuat oleh Datuk Zarin. Ia mengatakan tadi, saya mengikuti perbualan Fitri dengan Datuk Zarin dan lain. Saya tertarik dengan satu statement yang dikatakan oleh Datuk Zarin, yang mana gabungan rakyat Sabah atau GRS adalah satu gabungan yang kalau tak silap saya, Datuk Zarin kata gabungan itu belum lagi ada satu perjanjian official. Jadi kalau benar GRS tu belum ada satu perjanjian official ataupun perjanjian kerjasama atau kolaborasi antara parti gabungan tu, adakah keputusan SPR tu boleh berubah? Itu kita nak tengok. Itu pada malam ini. Kemungkinan pada besok, sebelum ke istana, ia boleh berubah. Sebab kemenangan GRS, antara GRS dan Warisan Plus, tidak banyak beza. Hanya beberapa kursi saja.
Dan dengan saya mengambil kira dengan apa yang baru-baru ini dikeluarkan statement di PC oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau benar sokongan itu penuh dan dapat sokongan penuh ataupun majoriti daripada ahli-ahli Parlimen UMNO dan Datuk Zahid Hamidi cakap yang UMNO tiada halangan dan tak ada masalah dan tidak boleh menghalang ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Anwar Ibrahim, dan dia juga cakap dia dapat tahu ramai ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong Anwar Ibrahim. Saya tidak terperanjat di Sabah dengan relationship yang ada di antara Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Ia dapat mengubah kemenangan kerusi-kerusi barisan untuk bergabung dengan warisan. Itu pandangan saya. Mungkin saya salah. Tapi ia boleh berlaku. Sebab UMNO sendiri tak puas hati dengan bersatu. Macam mana UMNO boleh bergabung untuk bersama? Lagi satu, kalau mengikut statement yang dikeluarkan oleh Zahid Hamidi, kalau banyak UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong Anwar Ibrahim, yang mana Anwar dan Warisan Plus adalah bersama, sudah pasti saya ingat UMNO akan bersama dengan Warisan Plus. Sekurang-kurangnya timbalan ketua Menteri Sarawak dapat duduk oleh UMNO. Dan beberapa esko-esko akan dapat duduk oleh UMNO juga. Kalau saya tengok, kalau UMNO tidak keluar daripada gabungan itu dan bergabung dengan Warisan Plus, UMNO akan menghadapi masalah siapa akan menjadi ketua menteri. Sedangkan Zahid Hamidi kata, bila menang, UMNO dia akan membuat keputusan. Tan Sri Muhyiddin cakap, kalau menang, Haji Ji akan menjadi ketua menteri. So, apa akan berlaku sekarang ni? Itu persoalan yang saya ada. Saya kira pengakhiran rangkuman Datuk itu meninggalkan 1000 persoalan. Apa yang akan berlaku sekarang, tetapi kita perlu menunggu sehingga hari esok, di mana itulah antara perkembangan yang terkini. Saya nak tanya Datuk Zahrin, apa pendapat Datuk Zahrin tentang keputusan malam ini? Okey, baik. Datuk, silakan Datuk. Keputusan malam ini adalah jelas tidak memberi kestabilan politik di Sabah. Kemenangan ini ialah kemenangan mudah, hanya kelebihan satu kursi saja. Tetapi dengan 38 itu boleh melantik 6. Jadi dia akan berada kedudukan 44 jumlah kursi. 44 ni mati 2 kali lah. Kalau bahasa Cina, Datuk Samsul. Jadi apa yang saya nak katakan, bahawa keadaan ini masih tegang lagi antara malam ini sampai pukul 7 pagi esok. Kerana warisan ada 32. Jadi sejauh mana mereka melihat antara kajian yang dibuat oleh parti Star dan juga PBS demi kepentingan mereka. Sebab kalau kita lihat antara Star dengan PBS ini, kalau dicantumkan 13, mereka menjadi orang minoriti dalam kerajaan BN ini dan PN ini. Jadi dalam keadaan ini, kalau mereka kita belum tahu lagi dalam calon warisan ni, saya tak tengok keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat Star dan PBS yang keseluruhan calonnya ialah orang KDM, Kadazan Duzun Murut, dia akan mempertikaikan keputusan dia dan desakkan pengikut dia. Dan saya tidak ada apa masalah untuk melihat bahawa jika Star ataupun PBS akan bertukar pergi menyokong warisan sebagai kerajaan, dia akan menjadi kepada 39 dan juga independen ini, yang 3 ni. Jadi
dia akan menjadi 42. Ya. Kerana dalam keadaan sekarang saya rasa yang akan lari di dalam keputusan pilihan raya ni, saya nampak yang banyaknya akan pergi, yang akan lari ialah PBS. Star itu kerana Star dengan PBS ini daripada satu ibu. PBS ini parti induk, Star ni serpihan. Jeffrey dengan Maximus ini sama di bawah IDS, Institute Development Sabah. Saya kenal kedua-duanya sejak tahun 85. Jadi saya nampak belum lagi lah. Saya yakin bahawa kerajaan BNPN PBS ini boleh bertahan untuk jangka lama. Kerana warisan ini dia akan mencerminkan keseluruhannya. Sebab dalam BN ni sekarang ni, kalau kita lihat bagaimana pembahagian kursi yang 6 lagi ni, MCA kalah, SAP kalah, dua parti ni. Kemudian itu PBRS ni dalam komponen Barisan Nasional. PBRS satu-satunya yang menyokong dalam Barisan Nasional. Jadi saya duk fikir, kalau kita lihat kat situ tu, pembagian ini yang 6 orang ni akan menjadi ketegangan. Kerana malam ni juga saya percaya pemimpin-pemimpin parti ni daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersatu Sabah dan juga STAR, dia akan berunding ni, yang 6 orang ni. Jadi kalau tak menepati kehendak-kehendak mereka, kemungkinan dalam grup 38 ni akan lagi ke warisan. Itu ada kemungkinannya. Itu teori yang dikemukakan oleh Datuk Zaharin, kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan pengetahuan beliau. Jadi secara ringkas yang saudara Amir, apa yang saudara boleh rangkumkan di mana ke mana selepas ini, apa yang akan dijangkakan akan berlaku di Sabah? Ke mana dan nak dari mana nak ke mana tu, pada saya kerajaan yang ada ni cukup fragile, kerajaan yang cukup rapuh. Kerana hari ni, malam ni SPR boleh umumkan gagasan apa rakyat Sabah memenangi pilihan raya. Pagi esok belum tentu gabungan ini boleh duduk sekali. Macam Datuk Zaharin kata tadi, depend on the negotiation. Kerana kalau kata UMNO sekarang ni, kalau tengok 14 kursi, sedangkan Bersatu 11 kursi. Seandainya UMNO tidak bersetuju untuk Bersatu menjadi Ketua Menteri, Haji G menjadi Ketua Menteri, sebab dia 11 kursi aja. Dekat UMNO 14, kenapa tak bagi kepada UMNO? So, ini negotiation yang saya rasa perlu di peringkat kepimpinan parti, kena deal win-win situation. Kan? Sekiranya deal ini tidak berjaya, kemungkinan saya boleh katakan, kalau saya tengok di sini, warisan ada 23. Kalau dia campur dengan UMNO 14, untuk 37 simple majority. Dan boleh jadi warisan dengan UMNO. Dan kalau warisan dengan UMNO itu berlaku, bermakna teori untuk UMNO bersama dengan PKR itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Okey, baik. Apa yang dirangkumkan oleh barisan panel kita pada malam ini, di mana terdapat pelbagai kemungkinan akan berlaku. Nampaknya polemik dan juga kemelut pihak Sabah ini dilihat tidak berkesudahan, namun kami tamatkan analisis kita pada malam ini, di mana kita berehat dulu, di mana kita akan menantikan kepada hari esok apa seterusnya akan berlaku di Sabah. Jawapannya akan dinilai pada hari esok. Dan juga kepada anda, terima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan kami pada malam ini, dan juga kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Ui, tak habis-habis lagi.